Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Yang dimuliakan jawatan kuasa masjid, tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama sekali kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diberi lagi kesempatan pada malam ini untuk kita meneruskan sambungan ataupun kita buat surah Al-Mulk. Ya, tuan-tuan boleh ambil Quran, kita sama-sama tengok Al-Quran ya. Ataupun boleh buka handphone masing-masing, dalam handphone pun ada. Kita buka surah Al-Mulk, muka surat 562. Muka surat 562. Baiklah tuan-tuan sekalian, sebelum kita membaca surah Al-Mulk ini dengan perkongsian hukum-hukum yang boleh kita keluarkan, marilah sama-sama kita membuka dengan sama-sama membaca surah Al-Fatihah. Saya baca, tuan-tuan dan puan-puan ikut bacaan saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, tengok muka surat 562 surah Al-Mulk. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum
ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير Baik, sampai situ dulu untuk perbincangan kita. Kita lihat pula ayat yang pertama ya. Ayat yang pertama kita lihat semula. Tuan-tuan dan perempuan cuba lihat huruf ra. Ada berapa ra pada ayat pertama tu? Ada 2 huruf ra. Ra yang pertama pada tabara. Ra yang kedua pada qadir. Kenapa saya nak sebut ra? Kerana hukum ra ini dia khas. Huruf ra ni, huruf ra dia ada hukum khas dia. Kadang-kadang ra ni kena baca tebal, kadang-kadang ra ni kena baca nipis. Baik. Pada kalimah yang pertama iaitu tabara, ra itu kena baca tebal. Jadi tuan-tuan sedia maklum, bila tebal aja, peranan untuk menebalkan huruf ini terletak di awal ataupun terletak di pangkal lidah kita. Jadi bila tuan-tuan baca tabara, pangkal lidah kita naik. Tabaraka. Cuba semua. Dia bukan muncung lah, jangan tabaro. Bila ra dia bunyi tak tepat bunyi dia. Tengok kalau kita muncungkan tabaro, bunyi macam tu. Tapi kalau kita angkat pangkal lidah tabara, beza bunyi dia. Seni bunyi dia berbeza. Baik. Kemudian di akhir sekali qadir, ra itu nipis. Bagaimana kita kenal ra nipis? Tuan-tuan sedia maklum, apabila ra yang kita berhenti itu ra tu jadi sukun. Qadirun, bila kita berhenti qadir, dia sukun. Tuan-tuan kena tengok sebelum. Bila tuan-tuan tengok sebelum dia terdapat huruf ya yang sukun, maka ra tu kena nipis. Nak buat nipis macam mana pula? Nak buat nipis, kita punya bibir ni senyum sampai habis suara. Suara habis, bibir senyum lagi. Qadir. Cuba semua. Macam tu. Jangan ada yang buat macam ni. Qadir. Tak sempat habis suara dah bergerak naik bibir. Jadi dia hasil bunyi yang tak tepat. Dia kena bunyi qadir. Cuba lagi sekali. Baik, selesai untuk huruf ra. Yang kedua saya nak bincang di sini ialah dengung. Tuan-tuan lihat, pada ayat ini ada satu dengung, iaitu pada syai'in. Syai'in, tanwin berjumpa dengan qaf. Baik. Semasa kita mendengungkan syai'in itu,
tuan-tuan kena pedulikan makhraj huruf qaf. Jangan pedulikan makhraj huruf nun. Nanti jangan ada yang baca kulli syai'in. Dia bunyi nun, salah. Jangan pedulikan bunyi nun. Habis nak peduli apa? Pedulikan makhraj huruf qaf. Maksud saya, semasa tuan-tuan dengung in itu, lidah bersedia dengan keadaan huruf qaf. Macam tu. Jadi macam mana huruf qaf? Pangkal lidah yang dinaikkan ke langit lembut. Kalau tuan-tuan rasa, cuba kita sama-sama buat huruf qaf. Al-qa, cuba. Tuan-tuan dapat rasa pangkal lidah kena langit-langit lembut. Jadi masa dengung syai'in tu, pangkal lidah kita dekat dengan langit lembut. Syai'in qadir. Cuba. Tak perlu lagi nak bunyi nun. Kalaupun tuan-tuan nak buat juga bagi bunyi nun, boleh buat, tapi susah sebenarnya. Kalau tak percaya, try tuan-tuan buat kulli syai'in qa. Lepas nak pergi ambil qaf tu susah. Jadi orang Arab punya lidah tak boleh nak sebut begitu. Dia nak ringan. Tujuan kita buat syai'in, apa tujuannya? Tujuannya ialah litakhfif, dia panggil. Nak bagi ringan sebutan tu. Itu kita masa dengung tu, pangkal lidah yang bersedia. Baik, selesai untuk dengung itu. Kemudian tuan-tuan tengok pula ada huruf kaf. Tabaraka, satu. Alladhi biyadihil mulku, satu. Wa huwa ala kulli. Huruf kaf ni, ketiga-tiga huruf ini pastikan dia ada angin. Pasal apa? Pasal kaf ni huruf hamas. Jadi bila tuan-tuan baca tabarakal, nampak? Dia kena ada itu. Tabarakalladzi. Masa berhenti pun pada mu itu ada angin. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Nampak? Cuba semua. Tabaraka. 1, 2, 3. Wa huwa ala kulli, ada angin juga kulli itu. Wa huwa ala wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baik. Lagi satu huruf yang ada angin di sini saya nak bincang ialah huruf ta. Huruf lain ada lagi huruf angin, tapi huruf lain tak masalah. Pasal tak jumpa lagi orang buat huruf ha tak ada angin. Semua orang buat ha ada angin. Sama juga huruf shin. Tapi huruf ta dengan huruf kaf biasa orang kita buat tak berangin. Dia baca tabaraka, dia baca gini. Taba. Tak betul itu. Dia kena ada mesti ada itu. Mesti ada. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Lagi sekali. Namun begitu pastikan jangan terlampau lebih. Jangan pula sampai caba. Tu lebih sangat. Sikit je. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baik. Terus ayat yang seterusnya. Kalau tuan-tuan dan puan ada soalan boleh tanya ya. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Pada ayat ini ada satu sahaja huruf ra, iaitu di hujung sekali. Kalau tadi kalimah qadir, ra tu kena baca nipis sebab sebelum dia huruf ya. Sekarang ra ini kena baca tebal. Kenapa tebal? Kerana sebelum dia waw. Jangan kerana dia baris depan tu, tak.
Baris depan tu memanglah dia baca tebal kalau tuan-tuan sambung. Tapi sekarang kita berhenti. Bila tuan-tuan berhenti, ra tu terpakai dengan baris sukun. Dia dah tak terpakai dengan baris depan tu. Dia baris sukun. Bila baris sukun, tuan-tuan punya tugas kena tengok sebelum. Oh, tengok-tengok sebelum dia huruf waw. Maka di sana tuan-tuan kena tebal ra itu. Jadi masa berhenti, ra tu pangkal lidah tu terangkat naik. Wa huwal azizul ghafur. Cuba. Dia terangkat pangkal lidah kita tu kan. Baik, selesai untuk huruf ra. Kemudian kita perhati pula ada dengung tak di sini? Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Tak ada, satu pun tak ada dengung. Okey, tengok pula huruf ta dengan huruf kaf ada tak? Allazi khalaqal mauta. Situ ada angin. Wal hayata ada angin. Liyabluwakum ada angin. Ayyukum ada angin. Itu pesanan ada angin. Ahsanu amala wa huwal ada angin juga. Azizul ghafur. Tapi huruf yang nak fokus ialah huruf ta dengan huruf kaf. Pada kalimah mauta dengan kalimah hayata dengan kalimah liyabluwakum dan kalimah ayyukum. Mari kita sama-sama buat. Cuba letak angin pada huruf-huruf itu. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Cuba. Baik. Liyabluwakum. Lepas tu ayyukum. Dia ada angin kah dua tu. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Baik, selesai untuk huruf kaf dengan huruf ta. Sekarang tuan-tuan tengok pula huruf zai pada kalimah wa huwal azizu. Huruf zai ni tuan-tuan, kita punya sebutan tu nak kena ada, dia panggil safir. Mana safir? Tu yang bunyi buat. Tuan-tuan sekalian, ingat, apabila ya yang ada sabdu ataupun waw yang ada sabdu, dua huruf, huruf lain tak masalah, huruf dua ni, huruf waw dan huruf ya, dia ada sabdu, tuan-tuan kena bagi satu suara, dia panggil suara itu ialah an-nabar. Suara an-nabar. Suara an-nabar ni apa? Dia macam timbul sikit suara tu. Liyabluwakum ayyukum. Macam tu. Liyabluwakum ayyukum. Suara tu macam timbul. Itu orang panggil an-nabar. Ya. Liyabluwakum ayyukum. Cuba semua. Ayyukum. Semasa sebut ayyu itu, tengah lidah kita melengkung naik ke langit gitu. Tapi tak sentuh. Dia cuma naik. Tapi tak sentuh, jangan sentuh. Sentuh salah. Dia cuma naik saja. Dia melengkung naik gitu tengah lidah. Liyabluwakum ayyukum. Cuba. Jangan baca mat. Salah baca mat ya. Jangan baca panjang.
Baik, selesai untuk kalimah itu. Apa lagi nak bincang? Okeylah, rasanya okey dah situ. Terus ayat yang ketiga. Allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Baik, semua orang tengok. Cari huruf ra. Ada berapa ra di sana? Yang pertama kalimah tara, ma tara. Yang kedua fi khalqir ra juga. Mani min tafawut far ra juga. Basara ra juga. Hal tara ra juga. Min futur ada 6 ra. Ada 6 huruf ra. Di mana kesemua ra ini dibaca dengan tebal. 6 tu semua baca tebal. Pasal apa? Pasal ra yang pertama ma tara barisnya di atas. Ra yang kedua fi khalqir juga barisnya di atas. Sebab itu baca tebal. Kemudian ra yang ketiga farji'i. Ra mati sebelumnya baris atas. Tebal juga. Basara ra baris atas kena tebal. Hal tara baris atas juga. Min futur sebelum dia huruf waw. Nampak tak? Dia sebab tu lain-lain tu. Futur tu sebab sebelum dia tu waw. Sebelum dia waw, tuan-tuan kena tebal. Walaupun ra tu baris bawah. Kalau kita belajar tajwid, kalau biasanya ra baris bawah ni nipis. Tapi keadaan ini, tuan-tuan berhenti. Bila tuan-tuan berhenti, ra tu dah bertukar. Dah jadi ra tebal. Tak boleh baca nipis. Jadi masa berhenti tu, pangkal lidah kita berfungsi. Iaitu dinaikkan untuk menebalkan ra itu. Baik, kita cuba ra dulu. Selapis baca bagi betul ra dulu. Allazi khalaqa sab'a samawati tibaqa. Cuba. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. Baik, selesai untuk huruf ra. Yang kedua kita tengok ada kaf tak? Kaf tak ada. Tapi huruf ta banyak. Huruf ta banyak. Ingat huruf ta ni semua kena letak angin dekat dia. Kita tengok dulu yang pertama huruf ta pada kalimah samawatin. Bagi ada angin. Allazi khalaqa sab'a samawatin. Kena ada itu. الذي خلق سبع سماوات طباقا. Cuba. Baik. Kemudian ma tara ada angin. Ma tara. Cuba semua. Baik, fi khalqir rahmani min tafawut. Situ ada angin tu. Ta pun ada angin, wud pun ada angin. Cuba kita tengok. Min tafawut. Wud di belakang tu saya dengar ada seorang dua kurang tepat. Tuan-tuan sekalian, jangan sampai bunyi keluar bunyi s. Ada tadi yang baca tafawut. Itu tak betul. Ya, jangan ada bunyi s itu, tak mau. Dia bukan itu bukan sofir, itu bukan hamas tu. Itu dah jadi sofir. Huruf ta dia angin saja. Dia gini ya. Tafawut. Wood bukannya woods. Nampak tak? Wood gitu saja. Min tafawut. Cuba. Macam mana cara dia tu? Bagi mereka yang keluar bunyi s itu, dia rapat gigi. Gigi dia tu dia rapat. Itu salah. Masa sebut ta, gigi tak rapat. Ya? Habis macam mana gayanya?
ujung lidah kita menekan pangkal gigi atas. Tafawut. Cuba. Itu dia. Bila gigi tak rapat dia tak keluar bunyi itu. Pasal yang gigi rapat ni 3 huruf je. Gigi rapat ni 3 huruf je, iaitu huruf apa? Sad, Zai, Sin. Ini je 3 huruf. Bila kita sebut 3 huruf ni gigi dia rapat. Az, As, As. Huruf ta tak payah. At. Dia macam tu ta. Sini pun tafawut. Gitu. Ya, baik. Kemudian farji'il basara hal tara, adakan angin. Baik, selesai untuk urut ta. Kemudian pada ayat ini banyak dengung tuan-tuan. Dengung pula dengung ikhfa. Yang pertama dengungnya ialah allazi khalaqa sab'a samawatin ti. Tuan-tuan, dengung tin itu dengan keadaan dengung itu kena bunyi tebal. Pasal apa dengung itu kena tebal? Pasal huruf ta selepas dia tu tebal. Jadi bila tuan-tuan baca kan, samawati, dia gitu. Jangan baca samawati. Tak betul itu. Dia kena tapi jangan terlampau tebal. Pasal dia baris bawah ta tu. Allazi khalaqa sab'a samawati tibaqa. Cuba. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Baik. Min tafawut ni, masa nun bertemu ta ni, juga ada di kalangan kita yang dia tak tepat bunyi dia. Sebab apa? Sebab masa dia dengung min tu, lidah dia kena langit-langit. Dia baca min. Padahal masa tuan-tuan sebut min tu sepatutnya ujung lidah tak kena langit. Kalau kena langit salah. Dia kena gantung lidah tu. Milta, bukannya minta, tapi milta. Gitu cara dengung dia, ya. Miltafawut. Cuba semua. Tuan-tuan nak tahu betul ke salah, senang je dekat min tafawut ni. Ya, bila tuan-tuan dengung min itu, tuan-tuan tutup hidung tengok. Tengah-tengah duk min tu tutup hidung. Kalau tuan-tuan tutup hidung, tiba-tiba suara tuan-tuan putus, itu menunjukkan dengung tuan-tuan salah. Contoh ya, kata min, putus suara. Min, itu salah. Pasal apa? Itu membuktikan bahawa ujung lidah tuan-tuan sentuh langit-langit. Kalau ujung lidah tak sentuh langit-langit, macam ni dia akan jadi. Mil, tutup hidung dia tak putus suara. Mil. Tuan-tuan boleh test. Senang je nak tahu dengung salah tak salah pada min ini. Nun bertemu ta ni, khusus pada nun bertemu ta. Ya. Tuan-tuan boleh buat sendiri yang itu, ya. Baik. Farji'il basara hal tara min futur. Nun bertemu dengan fa. Min futur ini pula, masa tuan-tuan dengung min itu, tuan-tuan nak bersedia makhraj huruf fa. Tuan-tuan kena tahulah fa ni macam mana makhraj dia. Maka kita sedia maklum, makhraj huruf fa ni ialah bibir bawah yang menyentuh kepala gigi atas macam ni Huruf fa, f, fa, fa. Dia bukannya guna dua bibir. Bukan dia fa gitu dah. Dia fa, f, f wajah. Jadi masa tuan-tuan baca min itu, bibir tuan-tuan terdekat dengan kepala gigi. Hal tara hal tara min futur. Cuba semua hal. Tapi pastikan jangan dia rapat. Jangan sampai rapat.
Masa sebut min tu jangan sampai rapat. Kalau sebut rapat jadi mim. Jadi huruf mim nanti. Tak, dia bukan rapat, dia dekat saja. Hal tara min. Jangan sampai hal tara mim. Itulah jadi mim, salah. Merapat tapi dia tak sentuh, dekat saja. Hal tara min futur. Begitu. Baik. Selesai untuk itu. Apa lagi nak tanya sini? Sini senang, tak ada apalah. Selesai. Terus kepada ayat yang keempat. Thumma rji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Huruf ra dulu tengok. Ada banyak ra juga di sini. Ra yang pertama pada marji'il. Thumma situ ra kena tebal. Kenapa tebal? Ra mati sebelumnya baris di atas. Basara juga tebal. Kenapa? Kerana ra baris di atas. Karra juga tebal. Kenapa? Ra baris di atas. Yang qalib ilaikal basaru tebal. Pasal apa? Ra baris depan. Khasi'an wa huwa hasir, nipis. Pasal apa nipis? Pasal sebelum ra huruf ya. Nampak tak? Itu dia. Itu tuan kena bunyi tebal-tebal lah, nipis-nipis lah. Summar, nampak? Mar, tebal. Summa rji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Okey, baik. Selesai untuk huruf ra. Kemudian kita tengok pula dengung. Ada satu dengung pada kalimah yang qalib. Yang qalib. Nun bertemu dengan qaf. Tadi kita dah bincang dah pada ayat pertama tadi. Syai'in. Sama di sini pun. Kalau tadi syai'in qadir, masa kita dengung syai'in tu, pangkal lidah terangkat menyentuh langit-langit lembut. Di sini pun sama. Pangkal lidah terangkat menyentuh langit-langit lembut. Kenapa? Kerana makhraj huruf qaf di situ tempatnya. Baik. Cuba kita sama-sama. Yang qalib ilaik. Cuba. Jangan ada nanti yang baca yan, baca nun. Salah. Ya. Jangan baca yan qalib. Walaupun dengung, salah dengung itu. Dia bukan macam tu dengung dia. Dengung sambil kita menyebut ataupun kita bersedia makhraj huruf qaf. Yang qalib ilaikal basar. Lagi sekali semua. Baik. Selesai untuk dengung. Cuma di sini biasa saya jumpa orang kita ya. Pada thumma rji'il basara karra ni. Huruf yang biasa dia tersasul ialah huruf kaf. Dia suka baca qaf kadang-kadang. Pasal apa tu? Pasal huruf kaf tu duduk tengah-tengah antara huruf tebal. Nampak tak? Huruf sad sebelum dia tebal, huruf ra sebelum dia tebal. Tiba-tiba kaf nipis selepas dia ra tebal balik. Jadi biasa orang kita ni dia suka terbaca huruf kaf tu dia bunyi gini. Thumma rji'il basara karra. Kar baca tebal. Tak mau. Ya, huruf kaf nipis. Huruf sad ra tebal, kaf nipis, ra tebal balik. Cuba dengar macam mana bunyi dia. Thumma rji'il basara karrataini karra. Thumma rji'il basara karrataini. Cuba semua orang. Gitu. Masa sebut taini tu bagi ada angin lah. Jangan karrataini. Nak. Tak ada angin. Karrataini. Cuba. Macam itu. Thumma rji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basar. Cuba.
ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Okey, di sini jumpa lagi ada yang baca basaru, bukan basaru. Ba-sa, tebalkan. Ba-sa. Yanqalib ilaikal basaru. Nampak? Basaru. Cuba semula. 1, 2, 3. Begitu ya. Baik. Selesai sampai situ. Ada tak soalan nak tanya hukum tajwid atau apa-apa tentang ayat yang kita baca ni? Tak ada ya? Baik. Tuan-tuan sekalian, kita tak masuk ni kan? Masuk dah ke? Tak lagi sikit kan? Baik. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Tabaraka ni maksudnya maha suci, ataupun kalau terjemah dalam buku dalam Quran ni kan maha suci. Tapi kalau terjemah secara kita nak fahamnya, tabaraka ni maksudnya maha berkat. Apa maksud berkat? Kita selalu sebut berkat. Selalu kita sebut berkat, berkat. Berkat tu apa? Berkat hidup kamu Berkat kamu bela anak-anak semua berjaya. Apa berkat tu? Maha berkat ni berkat apa? Berkat ni apa? Berkat ini ialah kalau kita faham secara maksud dia satu kebaikan yang tak putus-putus. Itu berkat. Tabaraka ni maha berkat ni maksudnya kebaikan Allah ni tak pernah putus-putus. Itu kata berkat tu. Ya. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Maha berkat Allah itu Tuhan yang biyadihi, dengan genggamannya al-mulk, semua kerajaan yang ada. Kerajaan di atas muka bumi ke, kerajaan di langit ke, di mana semua kerajaan dia punya. Tak kira parti mana perintah, tu Allah punya. Dia berkuasa. Bila-bila saja dia boleh ubah pemerintahan siapa-siapa pun. Itu genggaman dia. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia ialah Tuhan yang berkuasa pada semua perkara, pada setiap sesuatu. Alladzi khalaqal maut, yang mana Allah Subhanahu wa taala ni mencipta kematian. Al-maut ni makhluk. Itu sebab perkataan khalaqa, kita sebut makhluk. Perkataan asalnya apa? Khalaqa. Makhluk ni benda yang dicipta. Allah mencipta mati, wal hayata, dan kehidupan. Tuan-tuan sekalian, kalau kita buat karangan bahasa Melayu, kita akan sebut hidup dulu baru mati. Hidup dan mati. Tapi Allah tak, terbalik. Dia guna mati dan hidup. Sebab apa? Sebab orang kita ni lalai. Bangun pagi lepas subuh tu bukan fikir mati, fikir dunia. Lupa mati kadang-kadang. Tu Tuhan sebut mati tu nak beritahu. Mati tu kena ingat semua. Ya. Mauta wal hayata. Kenapa Allah cipta mati dan kehidupan ni? Liyabluwakum, kerana nak menguji kamu. Ayyukum ahsanu amala. Siapa di kalangan kamu yang ahsan, yang terbaik amalan. Tuhan nak tengok di kalangan kita ni siapa yang terbaik. Maksudnya tuan-tuan nak buat tu mesti buat yang terbaik. Sembahyang di rumah dengan sembahyang di masjid, mana yang terbaik? Sudah pasti di masjid terbaik. Sebelum sembahyang ada sunat rawatib dengan tak ada sunat rawatib, terbaik yang ada. Begitulah seterusnya. Tuan-tuan faham sendiri. Cari yang terbaik. Itu Allah nak tengok siapa yang terbaik di kalangan kita buat amalan. Wa huwal azizul ghafur. Dia ialah Tuhan yang maha berkuasa lagi maha pengampun. Masuk waktu dah. Yang terjemah lagi 4 tu tangguh bulan depan insya-Allah. Baik, ada apa soalan tak sebelum berhenti? Tak ada Baik, kalau tak ada, itu dulu untuk malam ni. InsyaAllah kita bertemu lagi di masa akan datang. Dengan itu saya mohon beribu kemaafan di atas kekurangan dan kelemahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.